Potong plastik kan. Murah kan? Dulu sikit. Macam kapur lah. Pecah-pecah. Pecah. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini. Kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram ashab rizam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman dalam agama. Tawatu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Semati semuliakan Fadil Tuan-Tuan Imam, semuliakan Fadil Tuan-Tuan Bilal. Seluruhnya tak lupa juga Tuan Siap, kemudian jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama pada subuh pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan solat subuh berjemaah kita insya-Allah. Jadi di kesempatan subuh ini kita isi pengajian kita di muka surat 377 tak silap ya. Betul tak? Ya. 377 masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan tajuk pembetulan dan nasihat. Pembetulan dan nasihat kepada orang yang memperolehi akan darjah ataupun kedudukan wali. Baik, apakah kata-kata Syekh yang seterusnya? Rumpama, betul tak? Rumpama kan?
Rubbama makna kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Rubbama. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutih wa hajaba anka al-istirafa ala asratil ibad. Wa hajaba anka al-istishrafa ala asratil ibad. Kemudian man ittala'a ala asrasil ibad wa lam yatakhallaq birahmati ilahiyati kana itlaquhu fitnatan alaihi wa sababan li jarri al-wabal ilahi. Maksudnya kadang-kadang Allah Ta'ala menunjukkan pada anda kepada keadaan-keadaan gaib di alam malakut. Rubbama ittala'ata ala ghaibi malakut. Kadang-kadang Allah Ta'ala menunjukkan pada kita, kan, membawa kita ke alam ghaib yang malakut. Alam malakut, dia ada alam malakut, alam jabalut, alam mulki. Dia ada 5 kan. Sebenarnya lebih pada 5, tapi disebut dalam kitab 5 lah. Sebab alam-alam ni hakikat sebenarnya kita tak tahulah berapa banyak kan. Cuma sebut dalam kitab, dalam saya google dalam internet pun dia kata ada 5 alam. Iaitulah yang pertama namanya alam mulki. Kemudian kita ada alam jabarut, kita ada alam malakut, kita ada alam lahud. Okey. Dan ada alam nasud. Ada 10 pula dia kata alam zat. Al-awalim al-khamsah dia kata. Alam itu terdapat 5, al-lahud, al-jabarut, wal-malakut, wal-mulki, wal-nasud. Alam itu terdapat 5. Pertama alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, wal-nasud. Kan? Yang pertama namanya alam zat ataupun alam lahud. Alam zat ataupun alam lahud iaitu ma yutlaqu alaihi lil billahud, ma yutlaqu alaihi billahud wal hawahiyah al ghaibiyah. Nama lain kepada alam lahud ialah alam zat. Alam zat ialah sesuatu yang diitlakkan atasnya dengan alam lahud ataupun hawiyah ghaibiyah. Hawahiyah al-ghaibiyah. Hawahiyah ni maknanya ketuhanan lah. Kan kita kadang-kadang ada berzikir huwa kan. Huwa tu Allah Ta'ala lah, kembalinya pada Allah. Huwa jadi hawahiyah al-ghaibiyah. Dan ghaibah majhul, kemudian ghaibah wuyub, ainul jam'i wa haqiqatul haqaiq. Alam zat ialah satu alam yang itlakkan di atasnya dengan alam lahud, dan hawahiyah ghaibiyah, dan ghaib yang majhul, ghaib yang dijahilkan, ghaib yang tak dapat dipastikan hakikat sebenarnya, ataupun ghaib segala ghaib, ghaibul ghuyub, ghaib segala ghaib, ataupun wa haqiqatul haqaiq, hakikat segala hakikat. Makam kan, ataupun ghayatul ghayah, penghabisan segala penghabisan, ataupun nihayatul nihayah. Nihayah pun penghabisan juga, ghayah pun penghabisan juga. Yang kedua alam sifat. Alam sifat itulah ma yutlaqu alaihi bil jabarut. Itu alam yang itlakkan di atasnya dengan nama jabarut. Dan juga alam barzah. Alam barzah, barzakhun barazah. Barzah, segala barzah, masya-Allah. Kemudian ataupun istilah lainnya majma'ul bahraini. Majma'u bahraini, pertemuan di antara dua laut. Pertemuan di antara dua laut. Wa qaba qasnaini. Qaba ni makna dekat, dua anak panah.
qaba qasnaini, muhitul ahyan, dan pelbagai nama istilah lagi lah. Kemudian yang ketiga, alam malakut. Alam malakut yang dinamakan dia dengan alam arwah ataupun alam ruh. Alam ruh, alamul arwah, alamul af'al, alam segala fi'il, alamul amri, alam segala perkara urusan, alamul rububiyah, alamul ghaib, dan alam batin. Alam rububiyah, alam ghaib dan batin ini dikatakan sebagai alam malakut. Kemudian yang keempat, alam mulki. Alam mulki itulah ditelakkan di atasnya dengan alam syahadah. Alam syahadah mana alam yang boleh dilihat dengan mata lah. Alam ataupun dengan nama lainnya alam zahir. Alam zahir ataupun alam khalqi, alam makhluk, wal makhsus, alam yang boleh dirasa, disentuh, dipegang. Itu dikatakan alamul mulki. Kemudian yang kelima, alamun nasud. Alam nasud itulah diitlakkan dengan kaunul jami'. Alam yang berhimpun, kaunul jami', ilatul ghaiyah, dan pelbagai istilah lainlah, masya-Allah. Mana ada 5 alam, daripada 5 alam tu dia adalah pecah-pecahan dia lah. Macam tu. So alam ada lagi alam lagi kan? Alam zahir ada, alam batin ada, alam jainin ada, alam alam dewasa, alam kubur, okay? Alam akhirat dan sebagainya. So pelbagai jenis alam. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala menunjuk kepada anda kepada keadaan-keadaan gaib di alam malakut. Tu alam malakut tu alam ruh lah. Betul tak? Alam malakut tadi kan dia kata alam ruh. Alam malakut yang dinamakan sebagai alam arwah ataupun alam ruh ataupun alam ghaib, alam batin, kan? Alam af'al pun termasuk dalam alam malakut. Kalau sini dikatakan alam malakut ialah kat bawah tu dah kan. Alam malakut ialah alam makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi boleh dilihat dengan mata hati. Itu sebabnya ada istilah lain dikatakan alam malakut ni alam qalbi. Alam qalbi lah dikatakan alam malakut juga. Maknanya menggunakan diri hati kita lah, gerak hati kan, lebih pada hati. Dikatakan alam malakut, mana hati dapat merasakan. Contohlah di kita badan kita kat sini je, tapi kita punya hati kita tu tak menerobos ke mana-mana dah, luar pada masjid ni. Ingatan kita kan, seperti ingatan kita, hati kita, perasaan kita boleh menerawang entah mana-mana lah, walaupun badan kat sini, jasad ni kat sini, tapi pemikirannya tak tahu ke mana. Baik, dia akan alam malakut, alam makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi boleh dilihat dengan mata hati. Seperti keadaan yang ada di atas langit, alam malaikat, alam razah, dan juga sebagainya, ataupun alam ruh kan disebut. Jadi pengetahuan tentang perkara-perkara rahsia tadi boleh membuat pemiliknya lupa kepada Allah. Masya Allah. Tengok dalam matan tu ni, kadang-kadang Allah Ta'ala menunjuk pada anak kepada keadaan-keadaan gaib di alam malakut, tetapi dia memalingkan anda daripada mengetahui rahsia para hamba. Rahsia hamba dia tak nampak, tapi dia nampak benda lain. Benda-benda gaib alam malakut dia tahulah, dia nampak, tapi dia tak boleh baca diri orang, perasaan orang dia tak boleh baca, cerita kan. Sebab ada orang yang boleh tahu gerak hati orang lain, tu dia tahulah, mengetahui rahsia para hamba. Jadi barang siapa dikurniakan dapat mengetahui rahsia-rahsia hamba, tetapi tidak berperkerti rahmat ilahi, maka pengetahuannya itu menunjukkan fitnah baginya dan menyebabkan datangnya kerosakan pada dirinya. Walaupun dia mungkin dia kasyaf, dia hebat lah, dia boleh baca gerak hati orang dan sebagainya, tapi kalau PN dia tak betul, perangai tak betul, akhlak tak betul, jadi tak ada guna jugalah. Tak ada guna juga. Jadi mestilah akhlak dan juga perangai dia seiring dengan ilmu dia, pengetahuan dia, kasyaf dia kan.
ilmu dia mungkin ada ilmu laduni dan sebagainya. Jadi akhlak juga dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Barulah tak akan jadi fitnah. Macam tu. Jadi kata musannif, dia kata man ittala'a asyratil ibad wa lam yatakhallaq bi rahmati ilahiyah kana itlahu fitnatan alaihi wa sababan li jaril wabal ilaih. Kata musannif, barang siapa dikurniakan dapat mengetahui rahsia-rahsia hamba, dia boleh baca gerak hati hamba orang lain, kan, tetapi dia tidak berpekerti rahmat ilahi, mana akhlak dia akhlak buruk, perangai buruk, maka pengetahuannya itu merupakan fitnah baginya dan menyebabkan datangnya kerosakan bagi dirinya, insya-Allah. Baik. Kita tengok bawah tu, pengetahuan tentang perkara-perkara rahsia tadi boleh membuat pemiliknya lupa pada Allah. Nampak? Pengetahuan tentang perkara-perkara tadi boleh membuatkan dia lupa pada Allah, menganggap besar kedudukannya, mengkagumi amalnya sendiri dan angkuh pada orang lain. Maklumlah dia ada satu kelebihan, boleh baca gerak hati orang, boleh tahu alam malakut, alam jabarut dan sebagainya, kan? Ada masanya hamba tadi dia takjub lah, dia hebat, orang lain semua tak hebat. Dia tahulah sesuatu benda yang akan berlaku, contohnya minggu depan apa yang akan berlaku pada dunia, dia tahulah. Jadi dia sombong lah, hebat, dia rasa dia hebat, berlaku dan sebagainya. Kerana ini memanglah, kan tajuk pun sesuai pesanan pada wali lah. Mana tahu tuan-tuan sok jadi wali tak? Kan? Sebab wali ada dua, kan? Ada wali yang diusahakan, ada wali yang Allah Ta'ala anugerah sendiri. Betul tak? Hari tu kita ada wali umum, ada wali khusus. Ni muka surat 376 hari tu. Wali umum ialah wali yang boleh diusahakan. Boleh usahakan, boleh dapatlah. Dengan melakukan amal-amal ibadah, ketaatan kepada Allah, boleh dapat wali umum. Yang kedua wali khusus. Wali khusus ni memang anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So sesiapa yang sampai pada tingkatan wali, jadi Syekh Ibn Athaillah pesan kan pada wali itu. So jangan sombong, jangan belagak, jangan kan, jangan takjub pada diri sendiri, jangan heran diri kau. Walaupun kau boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air, boleh berada di dua tempat, doa kau mustajab dan sebagainya. So janganlah sombong dan takabur. Kerana hakikatnya wali ini manusia biasa juga, ada kelemahan, ada kekurangannya. Gitu. Baik. Seterusnya di belakang tadi, okey. Orang yang berpekerti rahmat ilahi ialah orang yang luas belas kasihannya sesama makhluk. Semua orang Islam dianggap sebagai saudaranya. Mana orang yang ada pekerti yang baik, dia ada perasaan ihsan dan tidak sombonglah kepada orang lain, walaupun dia ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Dan orang sentiasalah, mana dia sentiasa menjadi ikutan orang, kan? Orang dia sentiasa, orang kata, yalah, orang rujuk pada dia. Kalau ada masalah, orang rujuk pada dia. Dia pun orang, walaupun orang takjub dengan dia, orang rujuk dengan dia sesuatu masalah, tapi dia janganlah meninggikan diri sampai lupa diri, kan? Sehingga rasa takjub lah dengan kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi pada dia, insyaAllah. Baik, muka surat 378 atas. Apabila melihat rahsia-rahsia hamba-hamba Allah melalui kasyaf, contohnya, dia ni kasyaf, ataupun melalui firasat. Firasat ni gerak hati lah. Kasyaf, kan? Firasat ataupun makrifat. Adab anda ialah menutupnya. Adab kita menutuplah kaiban orang itu. Walaupun mungkin ialah orang kasyaf, dia tahulah apalah kelemahan orang ini, kaiban orang itu dia tahulah separuhnya, kan? Jadi bila kita dah tahu kaiban orang, kelemahan orang, kan,
aib-aib orang. So kita sebagai wali, kalau dilantik sebagai wali, dipilih Allah Ta'ala sebagai wali, kita tak boleh mendedahkan kaiban orang itu pada orang lain. Kan? Itu adab lah. Adab kita. Adab anda ialah, kata musannaf, menutupnya, menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan seterusnya membetulkannya dengan menggunakan isyarah ataupun apalah sekalipun, kita betulkan dah. Bagilah nasihat, ditunjuk ajar dan sebagainya kepada orang itu. Bukannya kita menghinakannya, kerana separuh itu menghinakan disebabkan oleh kelemahan-kelemahan, keaiban yang ada pada orang itu, maka dia menghinakan orang itu, mempelekehkan orang itu. Sedangkan semua kita ini semua adalah makhluk dan Allah Ta'ala juga ada kelemahan dan kekurangan. Sama ada wali ke bukan wali pun, semua ada kelemahan dan ada kekurangan. Anda juga nak berusaha memperbaiki keadaan tersebut tanpa membocorkannya kepada seseorang. Kenalah usaha betulkan, perbaikilah kelemahan hamba tadi. Apalagi kalau kamu contoh ni lantik sebagai guru yang mursyid. Kalau dalam tarikat ada guru mursyid kan, yang akan menjadi ikutan panduan kepada muridnya, ada di tarikat yang lain. So kalau ada kita nampak kelemahan murid kita, kelemahan pengikut kita, so janganlah kita membuka keaiban itu kepada orang lain. Jadi daripada orang lain tak tahu, akhirnya jauh kan. Jadi orang tu dia akan merasa terhina lah, sebabkan kita membocorkan rahsia dia. Jadi anda juga nak berusaha memperbaiki keadaan tadi tanpa membocorkannya kepada seorang pun. Jika anda gagal berbuat demikian, berarti, kata musannaf, anda telah terjerumus ke lembah dosa dan sengaja menempah ruang yang boleh mendedahkan diri kepada kata-kata orang dan tindakan orang terhadap diri anda sendiri. InsyaAllah. Malahan banyak pula hadis yang lain kan, kata barang siapa yang menutup kesalahan saudaranya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup keaiban seorang hamba, maka Allah Ta'ala menutup keaiban dia. Man satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup keaiban manusia di dunia, maka Allah Ta'ala menutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Di dunia pun Allah Ta'ala tutup, akhirat pun Allah Ta'ala tutup, kan? Baik, seterusnya, sehubungan dengan itu adalah lebih baik anda tidak beria-ia untuk melihat rahsia-rahsia hamba Allah, kerana itu lebih mengelakkan anda daripada celaan, walaupun orang ramai menyangka ianya merupakan kecerdikan. Nampak? Jadi kata musannaf, janganlah kita duk sibuk-sibuk dah nak jadi orang yang kasyaf, orang yang boleh membaca gerak hati, firasat, marifat dan sebagainya, kan, sehingga kita boleh membaca rahsia hamba. Kerana itu boleh menjumuskan kita kepada fitnah. Tapi lah kalau lainlah kalau Allah Ta'ala anugerah pada kita, Allah Ta'ala anugerah pada kita boleh membaca gerak hati orang, kan? Kita boleh tahu apa yang berlaku minggu depan, apa yang berlaku bulan depan, apa yang berlaku tahun depan. Kita boleh tahu benda tu. Okey. Jadi dianya juga boleh menimbulkan fitnah kan. Silap-silap nanti kena tangkap kan. Kena tangkap, kena dakwa dan sebagainya, macam-macam lah akan berlaku, fitnah yang akan berlaku. Walaupun orang menyangka kita ni orang cerdik, wah, dia tahulah, oh dia ni hebat lah, dia ni bagus lah, tahulah apa yang akan berlaku minggu depan. Contohnya minggu depan akan berlakunya banjir besar, dia tahu minggu depan akan berlakunya kemarau panjang. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah anda membicarakan yang bukan-bukan tentang sahabatku. Aku suka keluar menemui mereka dengan hati yang sejahtera dan juga lapang. Nabi kata, janganlah kamu bicarakan yang bukan-bukan tentang sahabatku. Kerana ada sahabat-sahabat
yang berlaku peperangan di kalangan sahabat. Seperti Sayyidina Ali kan, berperang dengan Muawiyah. Ali berperang dengan Muawiyah selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW, berlakunya peperangan antara para sahabat. So janganlah kita membuat pelbagai andaian yang bukan-bukan dengan sahabatku. Aku suka keluar melalui mereka dengan hati yang sejahtera dan lapang. Baik, perkara ini sebenarnya mempunyai penjelasan, penelitian dan hukum-hukumnya. Sehubungan dengan itu termasuk dalam erti kata rahmat Allah ataupun rahmat ilahi, ialah anda tidak berusaha untuk meninjau rahsia-rahsia hamba-Nya. Walaupun Allah kadang-kadang Allah Ta'ala sendiri menyingkap pada anda sesuatu yang punya hubungan dengan alam gaib. Nampak? So jangan kita duduk sibuk-sibuk lah meninjau rahsia-rahsia hamba tu. Orang ni apa kelemahan dia, orang ni apa kelemahan dia. Sampaikan kita kata, oh, dan segala orang kata apa yang berlaku pada dia semuanya dalam kocek aku, kan? Segala keaiban dia semua dalam poket aku. Kan ada orang silah je tu. Segala kelemahan dia, segala keaiban dia semua dalam pemikiran aku. Okey? Ini orang ni ada perasaan takjub, heran diri dan sebagainya. Baik. Walaupun kadang-kadang Allah Ta'ala menyingkap pada anda sesuatu yang ada hubungan dengan orang gaib. Jadi kawasan larangan ini tetap kekal, terpelihara tanpa diceroboh. Inilah adalah kerana keelokan penutupan dan juga kebajikan dia. Jadi Allah Ta'ala telah menutup suatu perkara tu, janganlah kita buka. Apalagi keaiban-keaiban orang lain. Bila kita buka keaiban dia, sudah tentu Allah Ta'ala akan buka pula keaiban kita. Macam tu. Lainlah kalau seandainya perkara tu memang dah orang kata tersebar luas. Perkara tu memang tersebar luas, keaiban tadi. So tanggungjawab pihak berkuasa pula. Contohnya perzinaan yang berlaku. Sepasang mana lelaki perempuan telah berzina, dan perzinaan tadi tidak diketahui oleh umum. Jadi pihak berkuasa lah kena menjalankan tanggungjawab juga, menangkap orang itu, mendakwa dan seterusnya. Baik, untuk memberitahu sifat riak dan takabur mungkin wujud pada diri manusia walaupun selepas mempunyai makrifat, Syekh memperingatkan perkara ini dan memintahkan supaya mengambil rawatan yang berkaitan dengannya. Okey. Jadi kan, walaupun orang tu dia dah ada sampai tingkatan makrifat, tetapi dia tak sunyi daripada sifat riak dan sifat takabur yang mungkin wujud dalam diri dia. Betul tak? Untuk mengetahui sifat riak dan takabur mungkin wujud pada manusia walaupun dia dah sampai tingkatan makrifat, hakikat makrifat semua kan. Dia pertama syariat, hakikat, tarikat, makrifat semualah. Syekh memperingatkan perkara ini dan memintakan supaya mengambil rawatan yang berkaitan dengan dia. Carilah rawatan dia, kan? Bersihkanlah jiwa, bersihkanlah hati, banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan daripada Syekh. Riak pun ada dua, nanti kita lihat di sebelah atas ada dua riak, riak jali ada, riak khafi dia. Baik, apa kata musannif suruhnya? Hazzun nafsi fil ma'siyatin zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'am batin khafiyun wa mudawatu ma yakhfa su'bun ilajuh rubbama dakhala al-riya' alayka min haitsu la yanzuru khalqu ilaih istisrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidika fi ubutiyatika ghaib nazar khalqi ilaika bi nazri khalqi ilaih wa ghaib an ikbalihim alaika bi syuhudi ikbalihi ilaika man arafa haq syahidahu bil kulli syai'in wa man fana'a bihi ghaba an kulli syai'in wa man habba lam yusa alaihi syai'an. Maksudnya itu, maksudnya
Hazzun nafsi fil maksiyah zahirun jaliyun. Bahagian nafsu dalam maksiat ni dia kata sudah jelas. Hazzun nafsi fil maksiyah Hazzun nafsi fil maksiyat zahirun jaliyun. Bahagian nafsu dalam maksiat sudah jelas. Wa hazzuha fit ta'ah batinan khafiyun. Tetapi bahagian nafsu dalam taat, dalam ibadah itu tersembunyi. Bahagian nafsu dalam taat, ibadah itu tersembunyi pula. Wa mudawatu ma yahfa su'bun ilajuh. Mengobati penyakit yang tersembunyi itu amatlah susah. Mengobati penyakit tersembunyi adalah amat susah. Rubbama dakhala riya' alaika min haitsu la yanzuru khalqi ilaih. Kadang-kala riya' pada diri anda meskipun orang lain tidak dapat melihatnya. Kadang-kadang berlaku riak pada diri kita meskipun orang lain tak dapat melihat riak itu. Riak tersembunyi kan. Dia ada riak yang nampak jelas, menunjuk ke orang lain. Ada riak yang tak nampak. Riak yang tak nampak yang bahaya tu lagi bahaya daripada riak yang nampak. Betul kan? Wa mudawatu ma yakhfa su'bun ilajuh. Kata kan? Mengubati penyakit yang tersembunyi itu amatlah susah. Kata musannaf, su'bun yang susah. Rubbama dakhala riya' alaika min haitsu la yanzuru alqi ilaih. Kadang-kala riya' anda pada diri anda meskipun orang lain tidak dapat melihat riya' itu. Istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidika fi ubudiyatika. Gerak hati anda yang ingin supaya orang lain mengetahui khususiah mana keistimewaan anda menunjukkan tidak ada kesungguhan anda dalam ibadah. Kata musannaf, gerak hati anda yang ingin orang lain melihat keistimewaan kita ni, kita nak orang lain pandang kat kita, fokus kat kita kan, tunjukkan kita ni hebat, bagus. Sebenarnya kata musannaf, anda tidak ada kesungguhan dalam ibadah. Anda tak ada sungguh ibadah, main-main. Kata musannaf, ghayyib nazara khalqi ilaika bin nazri khalqi ilaih. Dia kata, hilangkanlah pandangan orang lain pada anda, nescaya Allah Ta'ala memandang anda. Hilangkanlah pandangan orang lain pada diri kita, nescaya Allah Ta'ala memandang pada diri kita. Kemudian apa lagi? Wa ghaib wa ghib an ikbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi ilaih. Ketika menghadapnya, menghilangkanlah dari orang lain dengan memandang kepada pengawasan Allah Ta'ala pada kita. Jadi dalam ibadah, dalam menghadap Allah Ta'ala ini fokus kepada ibadah. Hilangkanlah segala perkara-perkara dunia, tetapi kita pandanglah kepada penguasaan Allah Ta'ala kepada diri kita. Kemudian man arafal halqi syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa mengenal zat yang hak ini Allah Ta'ala, tentu ia dapat melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Ni dah masuk pada makam ihsan. Man arafal halq syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa mengenal zat Tuhan, zat yang hak ini Allah Ta'ala, tentu dia dapat melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Wa man fanya bihi ghaba an kulli syai'in. Kata, barang siapa yang berada dalam fana, kefanaan disebabkan memandang kepada Allah, maka ia hilang dalam segala sesuatu, mana merasakan tidak ada wujud selain daripada Allah Ta'ala. Man fani'a bihi ghaba an kulli syai'in wa man habba lam yusar alaihi syai'an. Gitu. Barang siapa yang mencintai akannya, nescaya tidak memberi bekas dia atasnya oleh sesuatu. Tak? Barang siapa yang diterjemah tu fana je. Yang waman ahabbahu tu dia tak ada terjemah situ. Dia tak terjemahkan. Terjemahan dia waman ahabbahu, barang siapa yang mencintainya, lam yuksar alaihi syai'un, tidak memberi bekas atasnya oleh sesuatu. Boleh tambah situ terjemahan lah. Baik. Kita lihat situ 128 riak. Tahu tak?
Riak untuk 128 ke atas tu kan ada kata dia tadi. Kadang-kala riak pada diri anda meskipun orang lain tak dapat melihat. Mana kadang-kadang berlaku pada riak pada diri kita walaupun orang lain tak nampak riak itu. Jadi riak kata musannaf terbagi pada dua jenis. Pertama riak jali. Yang kedua riak khafi. Macam mana dia katakan riak jali? Ibadah yang dilakukan di hadapan orang ramai sehingga ibadahnya tidak ditujukan untuk mengagungkan Allah. Sebaliknya inginkan pujian orang lain dan sebagainya. Itu riak jali lah. Mana ibadah itu bukan kerana Allah. Mana orang nampak ibadah itu bukan kerana Allah, kerana tujuan lain. Okey. Jadi dia inginkan orang puji. Puji ibadah dia. Kau pujilah aku kan. Nampak dia hebat, saya bagus. Banyak baca Quran lagi ni. Okey, saya banyak baca Quran hari ni, saya banyak ngaji hari ni, saya banyak sembahyang sunat hari ni. Tunjukkan ke orang kan. Ambil gambar lah, ambil gambar kan. Selfie dah sikit. Ambil gambar lah, selfie dah sikit. Kan? Ni tengah baca Quran ni kan. Baik. Okey. Tu yang pertama riak jadi. Yang kedua riak khafi. Riak tersembunyi. Ialah melakukan ibadah dengan maksud supaya dimuliakan oleh masyarakat. Melakukan ibadah dengan maksud supaya dimuliakan oleh masyarakat meskipun mengerjakan ibadah itu di tempat yang sunyi. Mana walaupun tempat sunyi, mana khafi itu sembunyi, orang tak nampak, tapi dia akan wawarkanlah ibadah tadi kepada orang lain. Tapi kalau jali ini memang depan orang ramai lah dia buat. Walaupun khafi ke, walaupun jali ke, kan kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. So kalau kita tunjuk ke orang pun supaya orang ikut sama-sama, kan, supaya kita dapat buat sama-sama tu lain. Kan. Tapi kalau hanya semata-mata nak tunjuk hati bakal mak mentua, bakal pak mentua dan sebagainya, jadi tak guna macam tu. Jadi akhirnya besok akhirat besok akan dicampak balik lah. Ibadah tadi kosong lah, tak ada apa-apa kan. Baik, kemudian 129. Apa kata musannaf 129 pada ayat apa tadi? Gerak hati dia. Gerak hati anda yang ingin seorang lain mengetahui keistimewaan anda, menunjukkan tidak ada kesungguhan anda ibadah. 129. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila dalam hati anda keinginan supaya orang lain mengetahui sifat-sifat khusus dalam diri anda, misalnya supaya tahu bahawa kita alim. Nampak? Supaya orang tahu kita ni alim, kita ni pandai, kita ni bagus, kita ni soleh. Tak? Ataupun supaya tahu amalan kita, ataupun orang tahu amalan kita. Kita nak orang tahu amalan kita. Ataupun supaya tahu pekerti kita dan sebagainya. Perkara ini menunjukkan kita tidak bersungguh-sungguh dalam memperhambakan diri kepada Allah, kata musannaf. Mana kita tak ada sifat bersungguh-sungguh, mujahadah untuk hampirkan diri pada Allah. Macam main-main aja. Macam main-main aja dalam ibadah kepada Allah. Baik. Yang disebut bersungguh-sungguh dalam perhambaan ialah membuang segalanya selain daripada Allah dan sedikit pun tidak menoleh kecuali kepada Allah dalam ibadah. Itu maksud sungguh-sungguh tu. Apa maksud sungguh? Kan musannaf kata seolah macam kita tak sungguh-sungguh. Jadi apa maksud sungguh-sungguh tu? Sungguh-sungguh tadi maknanya kan membuang segala perkara selain daripada Allah. Tapi kalau ada selain daripada Allah, mana tak sungguh-sungguh. Dan sedikit pun tidak menoleh kecuali hanyalah kepada Allah. Mana fokusnya ibadahnya semuanya kepada Allah Ta'ala. Baik. Orang yang bersungguh-sungguh memperhambakan diri kepada Allah, tak ingin amal baiknya diketahui oleh orang lain, malah takut sekali kalau amal baiknya diketahui oleh orang lain. Nampak? Takut dia. Kalau boleh dia nak sembunyikan amalan baik dia. Kalau nak menderma tu, dia tak nak cakap lah nama dia, walaupun derma dia banyak, kan?
Orang bagi RM1 je, tapi bisingnya kau main lagi. Dia bagi RM100,000, RM200,000 diinfakkan, tapi nama dia tak nak disebut. Cakap aja hamba Allah. Jadi imam besok janganlah sebut nama saya. Saya dah infakkan ni, dah bagi kat masjid ni. Cakap aja hamba Allah. Jangan highlightkan nama saya. Ada separuh orang tu highlightkan, tulis besar-besar nama dia kat situ, dekat memo dia kan. Betul tak? Baik. Jadi masing-masing lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi orang yang sungguh-sungguh memperhambakan diri pada Allah, tak ingin amal baiknya diketahui oleh orang lain, malah takut sekali kalau nama amalan baik tadi diketahui oleh orang ramai pula. Takut dia tuan-tuan, masya-Allah. Kemudian 130. Apa lagi? 130. Ketika menghadapnya menghilangkan orang lain dengan memandang penguasa Allah. Maksudnya dalam ibadah kita jangan menghiraukan pandangan masyarakat pada kita. Yang penting ialah penguasaan Allah Ta'ala pada kita. Nampak? So dalam ibadah, jangan kita hiraukan pandangan masyarakat pada orang lain pada kita. Yang penting ialah ikut syariat lah. Tapi kalau dah menyeleweng kita ikut syariat, jadi orang pun pandang juga kita kan. Ini apa sembahyang ni tak betul ni. Pulang kabut sembahyang ni. Okay. Dia orang pandang lah. Contohlah sembahyang dekat Indonesia tu kan, sembahyang tarawih 20 rakaat 8 minit. Boleh buat kan? Boleh 8 minit kan, pupa petah mana rukuk, tah apa benda tak baca, laju macam peluru kan, kejap dah salam. Dia punya baca Fatihah tu tak macam mana baca tu. Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin kan. Tahiyat tu pun kadang tak jelas benda dia baca dah. Assalamualaikum. Jadi dah melanggar syariat lah, dah tak betul lah cara dia. Jadi orang pun fokus lah, pandang lah, apa ni tak betul ni. Betul tak? Jadi dalam ibadah kita jangan menghiraukan pandangan masyarakat pada kita. Yang penting ialah penguasaan Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita bertindak begitu, tentu Allah Ta'ala memandang kita. Kalau kita bertindak begitu, maknanya tidak menghiraukan pandangan orang lain, tentu Allah Ta'ala akan memandang pada diri kita. Artinya pemandangan Allah Ta'ala pada kita maksudnya memberikan rahmat khusus. Mana kita akan dapat rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. Kalau masyarakat datang menghadap kita, kemudian menyanjung kita, hendaklah kita menghilangkannya. Mana jangan menghiraukanlah sanjungan tadi, pujian dan sebagainya. Janganlah kita duk fikir ya. Sampaikan kita pun rasa macam tak jejak atas tanah. Macam tak jejak atas tanah, mana penuh dengan sanjungan orang lah. Sanjung sana sampai ke lupa diri tu tak. Macam tu. Niat akhirnya niat tu nak buat baik. Niat nak tolong orang banjir kan. Niat kita nak bantu orang banjir tadi kan, nak pindahkan orang. Jadi akhirnya orang duk puji, akhirnya dah lupa diri pula, nanti parah pula. Ni Mamat ni bagus kan, bila ada banjir dia datang, bawa kereta dia, bawa boot dia, orang belum sampai lagi, dia jipam tak sampai, dia dah sampai dah. Kan? Jadi dia boleh menyebabkan lah lupa diri juga. Kalau banyak sanjung orang sanjung, harap-harap tak berlaku lah macam tu. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi caranya ialah dengan selalu mengingati penguasaan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita terpengaruh oleh pandangan masyarakat, kita mudah bertindak pura-pura. Nampak? So, kalau kita duk sanjung orang manusia, sanjung kita, puja kita, maka kita pun lupa dirilah. Kita mudah bertindak pura-pura, baik dalam tingkah laku maupun ucapan dan sebagainya, yang boleh menyatukan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekali lagi. Kemudian yang ke apa tu? 131. Banyak dia punya nota kaki ni. 131 pula apa? Kalau dalam matan tu dia kata, barang siapa yang mengenal zat yang hak,
ini Allah Ta'ala, tentu dia akan dapat melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Maksudnya, barang siapa yang telah mencapai ma'rifatullah, makrifat Allah, tentu sanggup memandang Allah pada apa juga saja yang wujud di dunia. Akibat daripada pandangan ini, orang itu tak pernah gelisah dalam menghadapi apa jua pun, dan semua makhluk akan senang menghadapinya. Nampak? Apa saja berlaku pada dia, dia tak gelisah. Tak gelisah, tak mengungut. Ada sebahagian orang tu mengungut. Sikit je kan mengungut, sikit mengungut. Sikit ada tekanan kan mengungut. Sikit orang bonci ke dia kan, orang pulau dia kan dia dah mengungut. Sikit ada dapat ujian, mengungut. Tak dapat tu mengungut. Orang lain dapat, dia tak dapat, dia pun mengungut. Baik. Kemudian 132 yang last. Ketika seorang itu melakukan maksiat atau melakukan ketaatan, nafsu akan turut serta. Nampak? Jadi dalam melakukan maksiat ke ataupun buat taat pun, nafsu tu tak ada jugalah. Dia akan sama jugalah. Dia ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, nafsu mulhamah, mutmainah. Nafsu yang baik mutmainah kan. Jadi waktu melakukan maksiat, kepentingan nafsu sudah jelas. Tapi ketika melakukan taat, kepentingan nafsu tersembunyi. Jadi mengobati penyakit nafsu yang tersembunyi ini adalah susah, kerana memerlukan penguasaan yang ketat. Nampak? Nak ubatkan nafsu tersembunyi ini yang susah ni. Kalau orang yang punya nafsu yang tak mahu meneliti diri, semakin sukarlah untuk meningkatkan diri dalam bidang iman dan juga makrifat. Artinya arti fana, ni fana pula. Fana ialah memandang Allah Ta'ala sehingga merasa bahawa selain daripada Allah Ta'ala itu, selain daripada Allah Ta'ala tak ada. Yang ada Allah Ta'ala saja. Itulah dikatakan fana fillah. Dia ada fana fillah, baqa' fillah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, sampai situlah. Akan datang kita sambung punca kepada maksiat zahir. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita baca keliru kekeluaran umat sampai apa tadi? Serban Serban Nabi. Rida. Jubah. Tidak. Rasulullah memakai jubah. Hukum jubah betul? 272. Betul? Okay. Hari itu tentang serban, rida, tentang jubah. Soalan, adakah Rasulullah memakai jubah? Ya, Rasulullah memakai jubah. Mughirah bin Syu'bah berkata, anna Nabi SAW labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini. Betul tak? So tak boleh nampak ni, cuy mata tak tahu. Pakai cuy mata mana ni? Dayyiqatal kummaini. Sesungguhnya Nabi pernah memakai jubah ala Rum yang punya dua lengan yang sempit. Punya dua lengan yang sempit. Cuba kami macam mana? Dia ada yang ada terbuka, ada tak terbuka. Ada butang tengah kan, yang boleh dibuka. Ada yang tak boleh buka. Okay. Kalau macam ni apa? Jubah kan? Jubah. Yang itu yang boleh buka tengah-tengah tu gamis. Betul. Baik. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik, Anas daripada Sa'ad bin Mu'az, ba'asa ila Nabi sallam jubatan min dibajil mansus fiha az-zahabu fala bisa Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az memberi hadiah kepada Nabi berupa jubah daripada sutera yang disulam dengan benang emas. Lalu Nabi sallam memakainya, disulam dengan benang emas, lalu Nabi makainya.
Kemudian Ubadah bin Samit berkata, kharaja alaina Rasulullah zata yawmin wa alaihi rumiyatan min sufi daikatil kummain. Nabi SAW keluar bersama kami pada satu hari dan baginda memakai jubah ala rum daripada bulu. Jubah itu mempunyai dua lengan yang sempit. Dua lengan yang sempit, tuan-tuan. Gitu. Tapi kalau kita pakai lengan sempit ni tak selesa lah. Sempit kan, susah sikit pergerakan tu. Semana tak ada masalah lah tuan-tuan nak pakai jubah. Ramai di kalangan kita pun pakai jubah. Di masjid surau pakai jubah. MB pun pakai jubah juga. MB pun pakai jubah. Ni ada masa-masa program rasmi. Jadi tuan-tuan pun pakailah jubah. Ada orang kata jubah ni orang Arab punya. Jadi tak perlulah kita pakai baju Melayu je lah. Melayu kita lah, ni Melayu. Tapi ada orang kadang orang Melayu tapi tak pakai Melayu pun. Tak nak pakai dulu, pakai jukut. Betul tak? Macam tu. Tak kisahlah tuan-tuan, pakailah. Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat je tu. Kalau kerja kerajaan kadang dia hari Senin baju lain, Selasa baju lain, Khamis baju lain, Jumaat baju lain. Jumaat pakai baju Melayu. Hari Khamis pakai baju batik. Betul tak? Hari Rabu pakai baju korporat. Bukan kaparat, baju korporat. Macam tu. Kalau saya pejabat agama tu, hari sini kena pakai tie, ustaz. Tie yang warna merah yang ada lambang logo Jaiz tu, kena pakai. Macam tu. Tapi ada yang kadang tak pakai pun, ada yang pakai, tak pakai. Tapi kalau pengarah nak turun tu, datang ke office kita, semua kena pakai. Hari sini kena pakai. Kalau ada perhimpunan, kena pakailah. Macam tu. Kadang kita tak ada office, kadang kita keluar kadang ya, bila masa nak pakai tie, kadang panas, malah nak pakai baju kemeja, pakai baju kerja tapi tak ada tie. Macam tu. Yang penting name tape ada. Itu name tape jangan tinggalkan. Apalagi kalau kita ziarah mu'alaf kan, ziarah mu'alaf mesti adalah pakai, kalau sesuatu yang ada melambangkan jabatan. Kalau pakai t-shirt mesti ada t-shirt yang logo jabatannya. Kalau tak, kat orang pun confuse, ni daripada mana Muhammad ni. Lagi kalau mu'alaf tak kenal kita, mu'alaf tak kenal, susah lah. Jadi kita kena ada sesuatu logo lah pada baju kita, melambangkan jabatan Jaiz. Kalau pakai t-shirt, kalau pakai t-shirt tak akan pakai name tag. Name tag yang dekat, itulah dekat kocek tu tak sesuai lah pakai. Yang sesuai pakai name tag yang gantung je. Kena pakai t-shirt, sebelah t-shirt. Jadi, tapi kalau pakai baju kerja, barulah sesuai kita pakai name tag tu. Tak kat kocek tu. Sebenarnya kopiah. Rasulullah memakai kopiah. Adakah Rasulullah memakai kopiah? Jawapannya ya. Ibn Abbas berkata, kana Rasulullah yalbasu qolan suah. Istilahnya qolan suah, kopiah. Ini bahasa Arab qolan suah. Jadi bahasa Arab dia tak sebut kopiah. Kana Rasulullah yalbasu qolan suah. Betul tak? Qolan suah baida. Nabi memakai kopiah putih. Macam tu. Ada orang tak suka pakai kopiah. Kemudian Aisyah berkata, kana Rasulullah yalbasu qolan suah baida latiyah. Nabi SAW memakai kopiah putih yang tidak pernah ditanggal. Nabi memakai kopiah putih yang tak pernah ditanggal, insya-Allah. Kemudian Ibn Abbas pernah berkata, kana Rasulullah yalbasu qolanis tahta al-amaim wa bighairi amaim wa yalbasu amaim bighairi qolan suah. Wa kana yalbasu qolanis al-yamaniyah wa khunna baidul mutarribah wa yalbasu zawatil azani fil harbi
Wa kana rubbama naza'a qalan suwatuhu fajalaha sutratan baina yadayhi wa huwa yusalli. Maksudnya adalah Nabi SAW memakai kopiah di bawah serban. Nabi memakai kopiah di bawah serban. Okey. Dan ketika tidak berserban. Dan ada kalanya baginda memakai serban tanpa kopiah. Ada kalanya baginda pakai serban tanpa kopiah. Ada tak kita pakai serban tanpa kopiah? Jaranglah. Baginda memakai kopiah buatan Yaman yang putih warnanya, yang disulami dengan bermacam kembang. Kembang tak? Kembang corak tak? Mudarabah, yang disulam lah, kan? Kemudian baginda memakai kopiah yang bertelinga tanpa ketika perang. Baginda memakai kopiah yang bertelinga. Wa yalbasu zawatil azani fil harbi. Baginda memakai kopiah yang bertelinga ketika perang. Kemudian kadang-kadang baginda melepaskan kopiahnya, tidak berkopiah. Dan baginda menggunakan kopiah itu sebagai sutra, penghadang di depan baginda ketika baginda mengerjakan solat. Ketika solat mana tak ada sutra depan, maka Nabi menanggalkan kopiah Nabi dan letakkan sebagai sutra. Sutra ni makan batasan lah ketika solat tu. Jangan orang langkah tempat tu lah, ketika tempat kita nak sujud kan, macam tu. Baik, itu saja. InsyaAllah akan datang menggunakan tasbih pula. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka soalan kalau ada sebelum saya tutup. Tak ada? Okey, tak ada, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana qutu'al arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Tahassana bi zatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma sibhana hadzal waba wa qina syarra wa najjina minat ta'ni wa ta'ul bala bidika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.